Okey, cuba buat soalan 1 sampai 3. Okey, kita tengok soalan 2 eh. Kita cuba soalan 2. Okey, untuk perwakilan data, kita ada satu yang macam cikgu tunjuk tadi dalam bentuk nombor-nombor kan. Okey, satu lagi dalam bentuk plot titik. So ini kita namakan dalam bentuk plot titik. Okey. So kalau yang soalan macam ni untuk yang plot titik, okey, dia nak perbezaan daripada skor yang tertinggi. So kamu tengok dekat sini. Skor yang tertinggi adalah 5, yang paling rendah adalah 0. Jadi perbezaan dia adalah 5 tolak je dengan 0. So kita akan dapat 5. Skor dia 5. Okay. So cuba jawab soalan yang lain. Okay, sementara tunggu kawan kamu yang lain, cuba jawab soalan 1 sampai soalan 3. Muka surat 105. Okay, boleh nampak soalan? Okay, semua dalam ni, malam ni tolong respon sebab sikit je student ni, 10 orang je. Okay, yang tak tulis kedatangan tolong tulis Okey, soalan 1. Okay, data di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh 20 orang murid dalam sebulan. Cari beza bilangan buku yang paling banyak. So dekat sini bilangan buku yang paling banyak adalah 18. Okay.
Dan yang paling sikit adalah 10. So 18 tolak je dengan 10. Okay, jawapan dia adalah 8. Okay, tadi nombor 2 cikgu dah tunjuk. So sekarang cikgu tunjuk yang nombor 3. Okay, yang ini pun sama. Okay, kita ambil yang paling kecil dengan paling besar. So perbezaan dia adalah 20 tolakkan dengan 10. So perbezaan dia adalah 10. Okay, next cikgu akan tunjuk contoh plot batang dan daun. Batang dan daun berdasarkan set. Okay. Ini contoh yang dia bagi. Okay, kalau kamu dapat satu set bilangan number, okay, macam yang kat sini, dia bagi satu baris je. So, kalau diminta sediakan plot batang dan daun, kamu kena tengok uh, dua dua tempat ni. Okay. Kalau dua tempat lah. Okay. Dua nilai tempat. So, kamu akan tengok bahagian depan ni adalah batang. Okay. 25 kan contoh. Okay. Bahagian depan ni adalah batang, yang belakang ni adalah daun. So, kamu just isi je. Okay. Katakan dekat sini, okay, batang yang paling kecil adalah 1 dan berakhir dengan 4. So, listkan dekat bahagian batang 1 sampai 4. Kemudian kamu tengok satu-satu. Untuk batang 1, daun dia ada 9 sahaja. Okay. Untuk batang 2, dia ada 5, 6, 6. Just list out je. Okay. So, keyword dia 1 dan 9 ni menunjukkan nombor 19. Okay. Okay, manakala kalau plot titik, cikgu akan tunjuk contoh plot titik. Okay, kalau plot titik pula, dia bagi juga dekat kita beberapa siri number. Okay, macam ni dia bagi 17, 15, 14 sampai 18. Okay, first thing to do is buatkan satu garisan. Okay, isi nilai nombor yang paling sikit sampai paling besar. Kemudian dekat sini kamu tengok, kalau 14 ni ada 1, 2, 3. So, titik dia, plot titik dia ada 3. Okay. Dan begitulah seterusnya. Okay. So, kita cuba buat soalan 1. Okay. Mula-mula kita sediakan satu garisan lah. Okay. So, batang dan daun. Okay. Kita tengok yang paling kecil nilai batang dia. Okay. 4. Dia ada 4, 5 dan 6. So, kamu tulis 4, 5 dan 6. Okay. Dan selebihnya kamu isi sahaja. Okay, contoh dekat sini pada batang 4, daun dia ada 0 dan 1. Okay. Untuk yang 5 ada 2, 3,
3. Okay, just tulis je number yang ada. Okay. 2, 3, 3, 6. 6. Okay, then? Tak ada dah? Okay, so settle. Kemudian 6 pun sama. 6 ada? 5, 4, 8. 4, 5, okay. 4, 5 dan 8. 4, 5, 6 dan 8. Susun ikut aturan dia. Okay. So, kalau tak nak confuse, mula-mula kamu boleh susun lah dekat atas ni maklumat dia. Okay, sekarang ni cuba buat soalan 1 sampai soalan 3 untuk plot titik juga. Cikgu bagi masa 10 minit. Soalan dekat kamu kan? Ya, betul cikgu. Okay. Okay, dah siap ke? Dah siap ke jawab soalan page 10 berapa ni? 106. Kalau dah, Belum cikgu. Kalau dah, cikgu nak tanya. Okey, soalan 2 ni.
Okay, kalau batang dan daun Okay, so berapa? Dia ada bermula dengan 5. Untuk batang 5 ada berapa daun dia? 2. 2 lagi? 7. Lagi? 2, 7, 7. 7 ada 2 List out semua. Okay, kemudian nombor 6. 6 apa daun dia? 2. 2, 2. Lagi? 9. 2. 2, 2, 9. Ikut urutan 2, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 9. Okay. Kemudian batang yang seterusnya adalah 7. So 7 apa dia punya ni? 4. 4 lagi. 1 ada. 1, 4, 4, 7. Okay. So kita ada 5, 6, 7, 8. Kemudian ini dah settle. 7. Okay, nombor 8 pula. Batang 8 kita ada 0, 3 dan 7. 7. Okay. Okay, seterusnya. Okay, cikgu punya table ni dia saya ingat tau. Kamu buat betul-betul lah nanti. Okay. Kalau ini macam mana? Dia ada 3 tempat. So apa kita nak buat? Batang dia apa? Daun dia apa? Siapa tahu tak? Tak tahu. Tahu. Okay. Kalau dapat 3 tempat macam ni, make sure daun dia akan ada satu nilai je. Okay. So, kamu tengok dekat sini. Yang paling kecil adalah bermula dengan 24. Okay. So, batang dia kamu letak dulu 24. 24, 25, 26, 27. 26 dan 27. Allah. Okay. Okay. So, okay. 24. 24. Bukanlah 24. Okay. Nombor yang depan ni 24. Okay. Bermula. Apa yang ada kat sini? 243, 244, 248. Tu je kan? So, kamu letaklah 3 ikut ikut aturan dia. 3, 4 dan 8. Okay, cuba tengok yang 25. 25 ada apa? 256. Okay, 256, 257. 257. Ada lagi tak? Okay, 259. Lagi? Tak ada dah. Tapi kamu kena list out. Kalau 256 ni ada 2, list out juga 2. So, kat sini akan jadi mula dengan 6 kan? Okay. 6, 6,
7, 9. Okay. Terusnya 26. Tulis yang 26. Cikgu, 57 tu ada 2. Yang mana ya? 257 Ada 2 Mana satu lagi? Oh, sini. Okay. List out. Thank you. Okay. Satu lagi 9. Okay. Seterusnya 26. 261, 265, 266, 267. Okay. 266, 260, 267, 265, 261, 268. Banyak. 266. So, kamu tulis apa kat situ? 260 ada kan? Okay, so dia jadi 0, 1, 5, 6, 6, 7, 8. Betul? Betul, cikgu. Okay. Seterusnya yang last kali adalah 274, 270, 277. So, jadi 0, 4 dan 7. Okay? Okay, untuk plot titik pula. Okay, untuk yang ni plot titik. Satu, 2, 5. Okay, yang ni kamu just plot je. Okay, nombor 1 ada 1, 2 dan 3. So, plotkan 3. Okay, plot 3. Kemudian 2 ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ha. Okay, siap dah yang tu? Dah, cikgu. Okay, apa kat situ? Nombor 3 ada berapa? 6. Nombor 3 ada. Okay, nombor 4.
3. 3. Nombor 5 ada? 4. Nombor 5 ada? 4. Okey eh? Lima, 4. Okey. Okey, nombor 3. Okey, apa ni tadi? Nombor 1, 2 dan nombor 3. Okey, nombor 4 ada berapa? 3. Okey, nombor 3. Satu. Okey, nombor 3 ada? 6. 4, 5, 6. Okey. Nombor 4 ada? 3. Nombor 5 ada? 4. 4. Okey. Nombor seterusnya nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. Okey? Okey. So, start dengan 5.2. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. 5.6. Okey. So, 5.2 ada berapa? 1, 2, 3, 5. 4 dan 5. Okey, 5.3 ada? 4. Lalu kamu buat garisan macam yang dalam tu lah, yang contoh tu. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6 je kan? Okey.
Okay. Alright. Nombor 2. Apa tadi? 5.2 ada berapa? Yang ni dah settle. 5.2, 5.6. Dah faham Kita proceed dengan nombor 3. Okay, ni macam mana? Okay, ni macam mana? 100 110, 20, 110 120 130 140, 150. 140 150. Okay, so 100 ada 1 1. Okay, 110 ada 1 2 3. 3 3. 1 2 3. Okay, 120. Baik. 5. 4 5. 1 2 3 4 5. Okay, 130. Ada 4. Ada 4 je. 1 2 3 4. Okay, so ada 4. 140 ada 3. 3. Okay, 150 ada 2. 2. Tentulah. Alright. So, seterusnya soalan muka surat 107. Okay. Okay. So, dia bagi data macam ni. Okay. Data di bawah menunjukkan markah ujian pertengahan tahun dan markah ujian akhir tahun. Okay, untuk 25 orang murid di sebuah kelas. Okay. So, sekarang soalan dia yang pertama adalah lukis satu plot batang. Okay, lukis satu plot batang dan daun untuk mempamerkan taburan markah ujian pertengahan tahun dan markah ujian akhir tahun. Okay. So, kejap kita kecilkan. Alright. So, sekarang ni dia ada 2 tau. Markah ujian pertengahan tahun dan markah ujian akhir tahun. Okay. So, macam mana kita nak buat benda ni? Okay, first kamu tengok dekat sini sebab dia nak untuk kedua-dua belah. Ujian pertengahan tahun dan ujian akhir tahun. Okay. Okay. Kita letak macam ni.
3, 4, 5, 6, 7. Okay. Okay, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. So kat sebelah sini, sebab sini, sorry. Okay. Sini batang kan? Sebab kita nak buat combination chart. Okay. So, kamu tengok yang untuk ujian pertengahan tahun dulu. Untuk kat sini, kamu listkan dulu, okay? Untuk bahagian ujian pertengahan tahun, kamu tulislah dekat sini. Ini markah ujian pertengahan tahun. Okay. Cikgu tanda 1. Ini 1. Okey, ini 1. Kemudian 2. Okay, kamu tulis markah ujian akhir tahun. Okey. Kemudian kamu tengok kat sini. Okey, kalau 3 markah ujian pertengahan tahun dia bermula dengan 0. Okey, 4. 4. Sorry. 5. 8. 8. Okey. Kemudian yang 4 pun kamu isilah. Sini senang sikit sebab dia dah, kalau kamu tengok dekat sini dia dah letak dalam satu flow lah. Ikut daripada paling rendah ke paling tinggi. Sama juga dengan kat sini. So kamu list out dulu Okay. Boleh faham tak? Boleh cikgu? Cuba list out. Okay, cuba kita tengok. Cuba kita tengok nombor 4. Okay, 4 ada 0, 1, 2, 4, 4. Okay, kamu list out daripada kecil ke besar kat sini. Okay, kat belah sini pula 5. Ni pun ada 4, okay, sorry. Ada 4, 5, 8 dan 9. Kemudian yang 5 ada 0, 3, 3, 3, 6, 7. Kemudian kita ada 6. 6 ada 0, 1, 2, 3. Lepas tu 7 pula. 7 ada 0 dan 1. Okay. So kalau awak tengok dekat sini, kalau awak tengok kat sini, paling tinggi dekat bahagian markah ujian pertengahan tahun ni adalah pada nilai 4. Okay. Di mana dia ada 0, dia ada 1, dia ada 2, dia ada 4, dia ada 4, dia ada 5, sorry. Dia ada 5, dia ada 8, dia ada 9. Okay. Yang ni yang paling banyak. Okay, kita tengok markah ujian akhir tahun pula. Okay, sama juga. Kalau kamu tengok kat sini, 3 ada 4 dan 9. Okay, listkan. 4, 9. Kemudian 4 ada 0, 1, 2, 6, 7, 8. 5 ada 2, 4, 5, 6, 6,
9, 9. Okey. 6 ada berapa? 4, 5, 6, 7, 7, 9, 9, 9. 9, Okey. 7 ada 1, 3, 6, 6, 8. 8. Okey. Kemudian dekat sini bahagian mana yang paling banyak? Kalau kamu tengok. Okey, bahagian paling banyak kat sini adalah pada untuk yang markah ujian akhir tahun yang paling banyak adalah nombor 5 lah. Dia ada 2, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9 kan? Okey. Kemudian soalan kedua, dia cakap berdasarkan plot batang dan daun, ujian manakah yang menunjukkan pencapaian murid yang lebih baik? Okey. Kalau kamu tengok antara 1 dan 2 ni, yang paling baik yang mana? 2. Yang kedua, itu markah ujian akhir tahun. Kenapa pencapaian murid dalam ujian akhir tahun lebih baik? Sebab lebih ramai yang memperolehi markah lebih tinggi dalam ujian itu. Bermaksud markah paling tinggi dia bermula dengan 5. Okay? Dan kalau kamu tengok even markah paling tinggi untuk 7 ni pun dia lagi banyak daripada pertengahan tahun. Okay? Faham tak? Okey, seterusnya. Okay, ini boleh faham tadi? Okay, Boleh, kita cikgu. tengok yang nombor 2 pula. Data di bawah menunjukkan saiz kasut yang dipakai oleh 20 orang murid dalam 2 kelab yang berlainan. Kita ada kelab matematik, kita ada kelab sains. Okay. So, macam yang ini, kalau kamu tengok data dia berlainan. Okay. Data dia berlainan, jadi dan dia dalam bentuk point. Dia nak buat plot titik. So, kita tak boleh buat macam table sebelum ni. Okay. So, kamu untuk yang A ni, kamu buat satu persatu. Okay, bermula dengan kelab matematik dulu. Okay. Kalau kita tengok kat sini, paling sikit 6 dan dia berakhir dengan yang paling banyak 12. 12 kan? So, 12.5. Okay. So, kita punya garisan ni untuk kelab matematik. Untuk kelab matematik, kita buat nombor 6. Kemudian dia ada 6.5. So, kat sini 6.5. Kemudian dia ada 7. Lepas 7.5, kita ada 8. Okay. Kemudian 8.5, kita ada 9. Kita ada 9.5, 10. Okay. 9.5, kita ada 10. 10.5, kita ada 11. 11.5, kita ada 12. Okay. Kita ada 12.5, kita ada 13. Okay. Ini untuk kelab matematik. Untuk kelab matematik nombor 6. 6 ada 1. Okay. Kamu just tanda je. Okay, cuba buat. Cikgu bagi masa 5 minit untuk kelab matematik dan kelab sains.
Okay, boleh? Okay. Nombor 6 apa? 1. Nombor 6 1. Nombor 6.5? 3. 3. Okay, 7. 3. Okay, 7.5. 3. Okay, 8.5. Sorry, 3. 8. 8.3. Okay, 8.5. 1. 1. Okay, 10.5. Ada 10 tak? 10 ada tak? 10 tak ada. Okay, 10.5. Tak ada juga. Ada 1. Ada. 2. Ada berapa? 2. 2. Okay. Kemudian 11. 11 1. 1. Okay. 11.5 tak ada. 12.5 ada. 12.5 1. 1. Okay, kemudian 13. Alright. Okay, kelab sain pula. Sama juga. Kamu buat satu garisan 6 sampai 13. Macam tadi juga. Okay, cikgu guna graf yang sama lah. Okay, berapa? 7.5. 7.5 1. 1. Okay, 8.5. 8.5 ada. 3. Okay, 9. 5. 5. 9.5. 3. Okay, 10. 1. 10. Cikgu ada 2 kat sini. 10 2. 10 2. Okay, 10.5. 3. Ada 3. 11. 3. Ada 3. Okay. Okay, so soalan dia yang seterusnya. Bandingkan kedua-dua plot titik yang dilukis. DA, kelab manakah yang mempunyai sarakan yang lebih besar? Beri justifikasi anda. Okay, apa justifikasi? Kalau kat situ, yang mana yang kamu tengok lebih besar sarakan dia? Dia berbeza tau dengan yang sebelum ni. Sebab kita tengok pada graf. Okay, cuba kamu tengok yang kelab matematik dulu. Okay, kita tengok yang kelab matematik. Sekejap. Okay, kamu tengok kelab matematik. Dia punya sarakan dia lagi besar kan? Bermaksud dekat sini daripada 6 sampai 12.5. Okay. Dia punya apa kita panggil?
saiz kasut murid. Okay. Tapi cuba kamu tengok pula untuk kelab sains. Okay, kelab sains ni kalau kamu tengok saiz yang paling kecil 7.5, yang paling besar adalah 11. So kecil je kan serakan dia ni. So soalan dia yang mana yang lebih besar adalah saiz kasut murid kelab matematik. Sebab dia mempunyai serakan yang lebih besar. Okay? Faham tak? Faham, cikgu. Okay. Terusnya, okay, satu lagi, kalau kamu nak justify, okay, kamu tolakkan jumlah untuk kelab sains. Contoh untuk kelab sains ni paling besar dia adalah 11, paling kecil dia adalah 7.5. So kamu ambil nilai paling besar tolak nilai paling kecil, iaitu 7.5. So kamu dapat dekat situ 3.5. Okay. Manakala kalau kamu tengok dekat kelab matematik, okay, kamu cuba tolak 12.5 tolak dengan 6. Kamu akan dapat berapa? Berapa 12.5 tolak dengan 6? RM6.5. 6.5. So kat situ kamu dah nampak dah. Yang paling besar adalah kelab matematik. Okay. So letak je dia punya jawapan macam tu. Okay. So next kita tengok soalan 8.2 sukatan. Okay. Untuk 8.2 ni kamu just cari julat dia. Julat dia mestilah nilai paling besar tolak nilai paling kecil. Okay. Untuk semua soalan ni 1, 2 sampai 5. Okay. Okay. So untuk soalan 1 tu berapa julat dia? Ambil yang paling besar tolak paling kecil. 12. 12 paling besar tolak paling kecil adalah 1. 1. So jawapannya adalah 11. 11. Okay. Nombor 2 9 9.0 tolak dengan 1.2. 1.2. Jadi jawapannya adalah berapa jumlah dia? Adalah 7.8. 8. So yang nombor 3 304 tolak dengan 35. Yang 1.2. 304 yang mana tu? Ini soalan 3. 304 tolak dengan tolak dengan 35. So dia jadi 269. Okey, yang nombor 4 24 tolak dengan 5. Okey, 19. Okey, yang seterusnya nombor 5 88 tolak dengan tolak 14. 14. Jawapan dia? Jawapannya adalah 74. 74. Okey, sama juga dengan soalan seterusnya.